Selamat sejahtera, Wanakum Tajahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu topik yang berkaitan dalam hak perlembagaan persekutuan, iaitu Hak Perkara 153. Ramai antara kita lagi tidak mengenali apa itu Perkara 153 dan apa isi kandungan perlembagaan persekutuan daripada Perkara 153. Dan Perkara 153 ini adalah satu perkara ataupun topik yang panjang ataupun topik yang selalu diambil oleh pemimpin politik sebagai modal untuk perbahasan dan perdebatan mereka. Ya, perkara ini amat jelas. Perkara 153 ini adalah perizapan kuota berkenaan dengan perkhidmatan permit bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak. Jelas di sini, dan ada satu dekat sini mereka ada memberi kita 10 poin kandungan untuk kita memahami apakah sebenarnya perkara 153 dan apakah definisi yang kita perlu ambil dari perkara 153. Dan seringkali kita lihat perkara 153 ini dijadikan satu topik untuk berbicara ataupun berbincang berkaitan perkauman dan diskriminasi yang berlaku di Malaysia. Ya, sebenarnya ramai orang buat andaian sendiri dan merangka sejarah mengikut kepentingan mereka. Ya, bila kita lihat ahli politik di negara kita, mereka sering kali akan menyatakan pendapat mereka seperti kami sebagai pemimpin Melayu akan mempertahankan hak orang Melayu seperti dalam perkara 153. Tetapi perkara 153 ini adalah atas kedaulatan yang di-Pertuan Agong negara kita, bukan di bawah naungan orang politik ataupun kerajaan. Di sini rakyat kena faham perkara ini tidak pernah dijelaskan untuk kita. Mereka akan jelaskan dengan separuh masa dan dibahaskan sedikit-sedikit supaya rakyat tidak mengenali hak mereka. Perkara ini yang terjadi untuk hari ini. Sebab itu rakyat Malaysia makin susah untuk menuntut hak mereka sebagai rakyat. Perkara 153 itu adalah hak kepada orang Melayu, orang Melayu ataupun bumi putera. Kalau kita baca, ini poin, kalau kita baca keseluruhan perlembagaan perkara 153, di situ tidak ada mendiskriminasikan mana-mana bangsa. Kerana mereka mengikut sejarah asal mengusul untuk merangka hak kepada majoriti. Itu adalah jelas di perkara 153 dan perlu semua rakyat Malaysia mengikut perkara 14 mengetahui perkara itu sebagai rakyat Malaysia dan warga negara Malaysia. Jangan abaikan perkara ini dan jangan kita ikuti perkembangan orang politik untuk kita buat perhimpunan, kita buat provokasi. Di sini kita kena faham, majoriti di sini adalah bangsa Melayu. Di sini saya ingin jelaskan, kuasa pembeli adalah kuasa Melayu, kuasa pengguna adalah kuasa Melayu, orang Melayu. Di sini kalau mereka berkuasa, bermakna mereka majoriti. Kalau dikatakan mereka majoriti dalam negara ini, kenapa mereka perlu menuntut hak? Sedangkan perlembagaan persekutuan telah memberi hak sepenuhnya atas rakyat Malaysia dan bumi putera. Kenapa perlunya ada satu sempadan politik untuk mempertahankan hak kita? Itu kita perlu tanya dengan orang politik. Apa hak kamu untuk mempertahankan hak rakyat saya? Untuk mempertahankan hak perlembagaan saya? Sedangkan hak perlembagaan dan perkara-perkara dalam perlembagaan, ada perkara yang dalam naungan yang di-Pertuan Agong. Yang dalam naungan Pertuan Agong tidak perlu orang politik masuk campur dan menghasut rakyat dan memperbodohkan rakyat dari segi penyampaian kamu. Ini amat jelas. Dan satu lagi, adakah orang politik mengambil berat tentang perkara 153 untuk sampaikan kepada masyarakat?
Bumiputera. Adakah sepenuhnya orang faham apakah itu hak Bumiputera? Apakah itu hak rakyat Malaysia? Apakah itu sebenarnya hak 153? Ya, topik ini amat besar untuk kita dibincangkan sebab di sini mereka ada bagi 10 poin ataupun 10 perkara dalam 153, 10 tajuk yang besar untuk kita bincangkan dan untuk kita fahamkan apakah sebenarnya perkara 153. Jika kita sebagai rakyat mengikuti perkembangan orang politik yang menggunakan sistem kolonisme dan kapitalisme sampai ke sudah mereka akan memperbodohkan kita. Sebab apa saya kata begini? Sebab PRU tidak lama lagi dan perkara seperti pelanggaran undang-undang, pelanggaran hak, penuntutan hak ataupun segalanya berkaitan dengan hak perlembagaan, mereka akan soalkan supaya rakyat atau masyarakat buta mata ataupun buta-buta percaya dengan fakta dia. Kalau nak mengenali perlembagaan persekutuan, kita kena mengenali daripada profesor-profesor ataupun penganalisis perlembagaan ataupun penganalisis politik negara, bukan pemimpin politik yang berkorupsi. Jika katakan kuasa diberikan kepada mereka, silap-silap kita akan terjual ataupun tergadai oleh pemimpin. Sebab itu perlembagaan persekutuan ada 5 perkara tidak boleh ditukar. Kalau ditukar perkara itu adalah haram, tidak sama sekali dibolehkan. Ada 5 perkara seperti saya bincang sebelum ini di dalam video, ada 5 perkara termasuklah perkara 153. Sebab itu adalah muktamad dari segi perlembagaan persekutuan dan itu adalah fakta realiti untuk rakyat mengenali hak mereka. Ya, sebenarnya kita kekurangan mengambil tahu berkaitan dengan hak kita di Malaysia. Sebab itu orang politik ataupun orang yang berkuasa tinggi, orang yang mempunyai duit memonopolikan kuasa mereka atas kita. Ya, perkara itu amat jelas. Kita kena faham, jangan dibodohkan oleh pemimpin-pemimpin politik yang akan datang. Kita mengenali hak kita sebab kita negara demokrasi dan kita sebagai rakyat diberikan kuasa penuh untuk mengundi atas dasar perlembagaan persekutuan. Dan perangkaan persekutuan itu adalah untuk rakyat semata-matanya, bukan untuk orang politik sahaja. Dan di sini negara ini terbentuk daripada rakyat, bukan orang politik. Tetapi hari ini sebagai rakyat kita ditindas, diancam, dipinggirkan daripada dasar-dasar kerajaannya sendiri. Ada ramai lagi yang orang Melayu, orang Cina, orang India sebagai warga negara tidak mencapai ataupun tidak mendapat keadilan seperti yang kita lihat dalam perlembagaan persekutuan. Perlembagaan ini, perkara ini untuk kita menjaga sesama kita, bukan memberi hak penuh kepada orang politik untuk menjaga kita. Kita boleh boikot mereka, kita boleh provokasi mereka, pada PRU akan datang. Tetapi rakyat kena bijak memilih, kena cerdik memilih pemimpin-pemimpin politik. Jangan beri kuasa kepada mereka yang bodoh. Sedangkan perkara ini amat penting untuk dijelaskan kepada seluruh pelusuk masyarakat, tetapi tidak dijelaskan. Mereka jelaskan sedikit ataupun separuh masa. Rakyat tidak faham dan mereka tidak mengenali apa yang akan jadi jika mereka tidak mengenali hak mereka atas negara ini untuk masa akan datang. Penting saudara dan saudari perkara yang saya sampaikan ini, perkara berkaitan 153, dan perkara ini adalah satu kontroversi untuk masyarakat Malaysia. Sebab apa? Orang politik telah memainkan peranan perkara 153 untuk memecahkan bangsa Malaysia, bangsa warga negara Malaysia. Sebab perkara ini bukan diciptakan untuk orang Melayu saja 100%, tetapi perkara ini atas dasar Suruhanjaya Red untuk mempertahankan ataupun untuk memperjuangkan dasar orang Melayu kerana mereka majoriti, dan atas dasar asal usul nenek moyang di sini untuk mempertahankan negara. Itu kita kena faham. Kita perlu mengkaji asal mengusul sejarah terdahulu sebelum kita buat andaian. Mengapa perkara ini diwujudkan? Supaya untuk majoriti ataupun bangsa yang susah untuk negara ini terjaga.
dan dikatakan bangsa lain tidak diterjaga, tidak mungkin, sebab di sini kita lihat ramai bangsa yang berjaya atas kepimpinan orang Melayunya sendiri, dan kuasa pembeli, kuasa pengguna di atas tangan orang Melayunya sendiri. Berniaga, orang Cina, orang India, orang Melayu juga datang membeli. Sebab itu saya katakan di sini kita keluarga, tapi kita dipecah belahkan oleh orang politik atas kepentingan mereka supaya kita tidak bergabung atas sesuatu perkara. Kalau kita bergabung seperti mana 1957 atas kemerdekaan untuk menuntut hak kita di British, orang politik pun akan takut dengan pendirian kita. Itu yang saya perlu jelaskan. Perkara ini kita perlu bawakan ke tempat-tempat yang sepatutnya, harap untuk faham, untuk masyarakat faham apakah itu hak mereka. Dan seperti mana saya katakan tadi, perkara-perkara perlembagaan sudah jelas memberi hak sepenuhnya kepada rakyat atas dasar kesamarataan, kesamarataan atas dasar agama, atas kebebasan bercakap dan bersatuan perkara 10, atas berkaitan perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan jelas, tetapi tidak disampaikan oleh pemimpin-pemimpin yang berkepentingan politik. Di negara kita ini penuh dengan menteri, penuh dengan YB, penuh dengan adun, tetapi masyarakat di pelosok tempat masih lagi tidak mempunyai keadilan dan tidak mendapat apa sepatutnya dapat